Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dangku Mumtazah dan hari ini saya akan membawa Audap untuk menjelajahi destinasi yang cukup menarik di negara Brunei Darussalam, iaitu Kampung Air. Terdiri daripada 42 buah kampung dan didiami oleh lebih kurang 30,000 penduduk. Kampung ini merupakan kampung air yang terbesar di dunia. Menarik bukan? Justru, apa kata kita bersama-sama menjelajahi dan merasai sendiri kehebatan dan keunikan suasana kehidupan di kampung air. Ayo kita menyeberangi Sungai Brunei bersama. Jumpa di sana. Perjalanan menuju ke kampung air tidak sampai pun 1 minit. Jika keadaan air sungai bergelombang, pemandu bot akan memperlahankan kelajuan bot supaya wajah kita tidak terpercik air. Beroperasi selama 24 jam setiap hari. Pada waktu siang, charge untuk bot ini hanyalah 50 sen dan di waktu malam RM1. Penduduk kampung air kebanyakannya berkhidmat di sektor kerajaan. Seawal jam 6 pagi, sistem pengangkutan air inilah yang kelihatan sibuk untuk menghubungkan mereka ke jalan darat. Meskipun kampung air tidak ketinggalan dalam menikmati infrastruktur moden, sistem pengangkutan air yang digunakan sejak berkurun lamanya masih kekal hingga ke hari ini. Audio penonton, kita telah pun sampai ke kampung air dan sekarang saya berada di Kunyit 7 Lodge, salah sebuah tempat persinggahan yang terdapat di kampung air. Uniknya Kunyit 7 Lodge ini kerana ia mengekalkan reka bentuk konvensional seperti yang dapat kita lihat di sekitar kampung air ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik. Okay. Bersama saya pada hari ini ialah Puan Kamaria, iaitu pemilik Kunyit 7 Lodge, dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang penginapan ini, kita sama-sama tanyakan kepada Puan Kamaria. Jadi bagaimana Puan terilhamnya nama Kunyit 7 Lodge ini? Kunyit 7 Lodge dinamakan sempena nenek saya, ya. Pinggiran 7, Pinggiran Munggul. Dipanggil Kunyit sebab mulahan ini suka makan ikan masak kunyit, ayam masak kunyit. Jadi kalau boleh Puan terangkan sedikit apakah kemudahan-kemudahan yang tersedia di lodge ini? Kita ada bilik, 4 buah bilik. Dalam tiap-tiap bilik ada 3 katil. Selain dari itu, kita ada Wi-Fi because we believe that we should be connected to the family wherever we are in the world. Selain dari itu, they have coffee tea all day long. Okay, if they want drinks, they can go and open my fridge. Kita ingin bertanya ni Puan, kerana saya baru sedar ya, di lodge ini tidak ada peti televisyen. Kenapa agaknya? I believe that without TV, the family bonding is closer. Dia boleh get connected with each other, ya. And people can sit around. Because sometimes, kadang-kadang saya akan ada 8 orang guest dari 8 buah negeri. Dengan 8 buah negeri, dia akan bertukar culture dengan dia punya heritage sesama sendiri. Puan, mungkin bagi yang menginap di sini dan mungkin terasa lapar ya dan malas untuk pergi ke darat, adakah ada tempat yang menjual makanan di sini? Tak jauh dari sini, agak-agak 10 minit ke 15 minit, ada satu restoran yang ditubuhkan oleh orang kampung. Selalunya makan tengah hari boleh didapati di sana. Atau saya ada satu saudara yang boleh kita mengorder nasi katuk dari dia. Kalau malas ingin berjalan, boleh mengorder nasi katuk ya? Ya. Bagaimana caranya Puan? Kita boleh men-text dia. Boleh di SMS juga ya?
Dan sementara menunggu orderan nasi katuk kita itu, mungkin kita ingin berkunjung sebentar ke galeri ya Puan. Okey. Anda yang menginap di lodge juga berkesempatan untuk mengunjungi galeri kebudayaan dan pelancongan kampung air yang terletak tidak jauh dari sini. Mari kita tinjau bersama apa yang ada di dalam galeri ini. Assalamualaikum Puan Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Mumtazah. Terima kasih Puan, dan ini sebenarnya adalah kali pertama saya membuat lawatan ke galeri ini. Jadi mungkin Puan boleh terangkan sedikit sebanyak tentang bangunan ini. Mari saya terangkan. Jadi untuk maklumat Mumtazah, bangunan ini telah dirasmikan bangunannya pada tahun 2009, yang mana ianya diberi nama sebagai Kampung Air Cultural and Tourism Gallery ataupun dalam bahasa Melayunya Galeri Kebudayaan dan Pelancongan Kampung Air. Ianya adalah untuk memperlihatkan, to showcase khazanah-khazanah yang terdapat di negara Darussalam ini, khususnya di Kampung Air. Dan kalau kita lihat di galeri ini, nampaknya ada 5 ruang ya yang khas, dan mungkin Puan boleh terangkan sedikit. Ya, di sini galeri Kampung Air dan Pelancongan ini adalah dikhususkan untuk this area, dikhususkan untuk memperlihatkan pelbagai Brunei di different abad. Dari abad iaitu dari kurun Masihi ke-10, galeri 1, galeri 2 adalah kurun Masihi ke-14 hingga 16, dan ketiga adalah 19th to the 20th century, and then contemporary Kampung Air and the development pada zaman sekarang ini, dan perkembangan ekonomi di negara Darussalam, iaitu macam lebih kurang like Brunei Riverscape, yang mana bagaimana Kampung Air dan Sungai Brunei memberikan menjana ekonomi negara Darussalam dari pada awal mulanya lagi dahulu. Jadi ia bercakap tentang sosio budaya dan juga ekonomi Kampung Air. Ya, begitu. Ya. Cukup menarik sekali. Pada mulanya tampuk pemerintahan bermula di Kampung Air ini sebelum ia berpindah ke darat. Jadi dengan pergi ke galeri ini, kita akan dapat mempelajari sejarah para penduduk kampung itu, asal usul mereka dan budaya mereka, dan bagaimana mereka berkembang ya, kehidupan mereka itu, gaya kehidupan mereka hingga ke zaman moden ini masih lagi kekal ya. Betul. Kampung Air itu hingga ke hari ini. Betul, dan ianya juga boleh disentuh juga bagaimana negara Darussalam berkembang dari zaman dahulu, yang mana kapal-kapal layar yang dulu dari India, dari Arab, tanah Arab dan dari China itu datang ke negara Darussalam dan berdagang di sini. Jadi Kampung Air itu merupakan pusat perdagangan pada betul. ketika dahulu ya. Yes. Betul. Informasi yang cukup menarik dari Puan. Produk-produk tempatan seperti pakaian songket tradisi, seni ukiran, hasil kraft tangan, bahkan barangan kosmetik bukan sahaja dipamerkan, tetapi boleh dibeli oleh pengunjung yang berminat. Ya, ada penonton, kini saya berada di puncak menara yang terletak di luar galeri ini. Sambil menghirup udara yang nyaman, dapat kita saksikan pemandangan Sungai Brunei yang begitu indah. Dari atas, rumah-rumah yang ada kelihatan kecil. Tapi jangan tidak tahu, Kampung Air sebenarnya merangkumi lebih kurang 4,200 binaan, termasuk kediaman penduduk, hospital, masjid, sekolah dan premis perniagaan. Penat berjalan-jalan dan menaiki menara, perut pun sudah mula terasa lapar. Nasib baik, saya ada membuat pesanan nasi katuk sebentar tadi. Keunikan nasi katuk bukan terletak pada harganya yang murah, tetapi pada perkataan katuk itu sendiri. Menurut cerita, apabila pelanggan terasa lapar, mereka akan mengetuk pintu penjual nasi untuk membuat pesanan. Hari ini, konsep ketuk pintu jarang digunakan, tetapi perniagaan nasi katuk terus berkembang, sama ada berskala kecil melalui SMS dan gerai persendirian atau secara franchise. Sebenarnya, nasi katuk merupakan nasi bungkus biasa yang berharga RM1. Setiap bungkusan mengandungi ayam goreng, nasi dan sambal sebagai penambah selera.
boleh dikatakan selang beberapa kilometer pasti ada gerai yang menjual nasi katuk di negara ini. Ya Auda, beginilah rupa nasi katuk. Tidak sabar rasanya ingin membuka bungkusan ini. Kita bukanya. Wah, nampak sedap. Cuba kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi katuk sedap dimakan ketika masih panas. Selepas mengalas perut, seronok melihat suasana di perairan yang sibuk dengan perahu tambang mudik ke hulu ke hilir menghantar penumpang ke destinasi masing-masing. Beginilah kehidupan seharian para penduduk di sini. Salah satu aktiviti yang boleh dilakukan di sini tanpa perlu menyeberang ke darat ialah berjalan-jalan mengelilingi kampung. Laluan pejalan kaki atau titian di perkampungan ini ukurannya sepanjang 36 km. Anda pasti teruja memerhatikan keunikan suasana di kampung air. Nama kampung-kampung dan jambatan atau titian di sini turut melambangkan aspek kemelayuannya. Jika kena pada waktunya, anda juga akan dapat menyaksikan bagaimana sistem pengutipan sampah beroperasi di kampung ini. Selain itu, saya juga berkesempatan melihat pembuatan keropok udang. Selain mengunjungi galeri kebudayaan dan pelancongan di kampung air, anda juga boleh menumpah perahu untuk menyusuri Sungai Brunei. Lebih senang jika anda menginap di Kunyit 7 Lodge kerana pemilik lodge boleh membantu anda untuk menghubungi penduduk yang menawarkan pelbagai pakej lawatan. Anda boleh meninjau dan meneroka keindahan flora dan fauna serta habitat liar di kawasan pokok bakau yang masih terpelihara sekitar Sungai Brunei ini. Terpulang pakej yang anda pilih, pemandu bot akan membawa anda melewati tempat-tempat menarik seperti tinggalan sejarah yang bernama Jong Batu, juga melintasi Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan, Masjid Omar Ali Saifuddin, Istana Nurul Iman, dan buat pasangan yang baru berkahwin, anda boleh menikmati suasana romantis di dalam bot sambil menyaksikan saat terbenamnya matahari dari sudut yang begitu indah. Seperti yang saya ceritakan sebelum ini, kampung air pun ada gerai makan, bukan sahaja di darat. Sambil menantikan makanan, saya sempat melihat sendiri pelanggan yang membuat pesanan dari perahu. Makanan dan minuman yang dibeli diturunkan ke bot menggunakan bakul. Jauh perjalanan, luas pemandangan dengan menerokai sejarah dan budaya di kampung ini semoga dapat menambahkan lagi perspektif anda tentang kepelbagaian tamadun budaya Melayu khususnya di negara ini.